Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan lagi program kita belajar tafsir juzuk yang ke-30 dan juga tadabbur beberapa ayat yang dipilih dalam surah yang ke-108, surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar nombor surah 108. 108. Dia hanya mengandungi 3 ayat. Ini surah yang paling pendek dari 3 surah yang pendek. Al-Kautsar, Wal Asri, dan juga surah An-Nasri. Alhamdulillah, surah Wal Asri telah kita tadabbur. Surah sekarang ini kita masuk kepada Al-Kautsar. Buka mushaf, kita baca ayat dulu, kemudian baru kita pergi kepada muqaddimah dan seterusnya perbincangan satu-satu ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar. Tengok dalam muqaddimah surah ini. Dalam kitab kita ni kata surah Al-Kautsar diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Wahia makkiyatun ala qawli jumhuril mufassirin. Mengikut majoriti ulama tafsir kata ayat ini diturunkan di Mekah. Dan kalau tengok kepada zahir bahasa, orang panggil gaya bahasa dia, dan isi yang dibincangkan dekat dengan surah Al-Alaq. Kerana Allah Ta'ala sebut ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ayat itu menjadi wa'id, amaran keras kepada puak-puak kafir yang mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dia itu Makkiyah. Cuma ada juga sebahagian ulama kata dia ni Madaniyah, maknanya surah ini Madani. Sebab apa Madani? Mana dalil yang dipegang? Dia kata ada satu hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istayqaza wa huwa yadhhak. Nabi kita tidur, kemudian dia sedar, dia ketawa. Faqala unzilat alayya anifan surah. Diturunkan ke atasku baru sekejap surah maka Nabi baca, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, atadruna mal kautsar, mu tahu apa itu kautsar? Qalu, sahabat-sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah Ta'ala yang paling tahu dengan Rasulnya. Qal, kata Nabi SAW, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi. Ada sebuah sungai yang Allah Ta'ala janji untuk diberikan kepadaku. Hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Muslim. Maka sebahagian ulama tafsir seperti Al-Hasan Al-Basri wa Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah mengatakan surah ini Madaniyah sebab rawi dia Anas bin Malik minal Ansar radhiyallahu anhu. Maka ada yang mengatakan
surah ini turun 2 kali. Sekali Mekah, sekali di Madinah. Ada juga yang mengatakan unzilat alayya, maknanya diturunkan kepada aku huraian apa itu Al-Kautsar. Surah itu Makkiyah, surah turun di Makkah. Inna a'tainakal kautsar, tapi baru di Madinah ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diturunkan penjelasan tentang makna Al-Kautsar. Al-Kautsar itu sendiri, maka kalau kita terima jelas yang tu, bahawa Al-Kautsar itu sebuah sungai yang Allah Ta'ala janjikan dalam syurga untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka surah itu kekal Makkiyah wal hadithun sahih, dan orang panggil boleh dijamakkan di antara dua pandangan. Itu gaya perbincangan ulama-ulama tafsir, ulama hadis. Bila nampak ada percanggahan, mereka cuba jamakkan, kumpulkan dua pandangan biar jadi satu yang tidak bertentangan. Dalam kaedah kata iza amkanal jam'a, apabila boleh kita jamak di antara dua pandangan, lebih baik daripada kita hazaf ataupun kita mansuhkan salah satu daripada keduanya. Wallahu alam. Baiklah para jemaah sekalian, mengandungi 3 ayat. 3 ayat bila khilaf, tak ada ulama khilaf dah. Dan dia surah yang paling pendek dari 3 surah yang pendek, wal asri wan nasri. Tuan-tuan kena ingat, Al-Kautsar, wal asri wan nas, ataupun tertib al-asri, al-Kautsar, an-nasr. Allahu akbar. Baik. Kenapa dinamakan surah ni surah Al-Kautsar? Al-Kautsar itu maknanya kebaikan yang banyak. Al-Kautsar makna al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Apa dia maksud dia Kautsar? Kita bila sebut Kautsar, kita ingat ke Kautsar tu telaga saja? Tak, Kautsar ni kita akan sebut nanti insya-Allah. Ada beberapa huraian makna Kautsar itu sendiri, sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama. Dan ada juga yang menamakan surah An-Nahri, sebab tersebut dalam surah ini fasalli li rabbika wanhar. Imam Bukhari menamakannya surah Inna a'tainakal kautsar. Ambil nombor ayat, ambil ayat yang pertama. Baiklah para jemaah sekalian, dalam muqaddimah surah Al-Kautsar dinamakan surah Al-Kautsar dengan makna kebaikan yang banyak. Ingat, kalau tanya apa makna Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa dia telah mengurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Di antaranya, sebagaimana diterangkan dalam hadis, ialah kolam Al-Kautsar, yang airnya dari sebatang sungai di syurga dan tidak terhingga lazatnya. Itu Al-Kautsar. Salah satu daripada. Bukan Kautsar itu je. Al-Kautsar ni salah satu daripada, kolam itu salah satu daripada kebaikan yang Allah anugerahkan. Pada hari akhirat kala, Nabi sallallahu alaihi wasallam seninggi menunggu umatnya yang taat datang minum dari airnya. Intisari kandungan menerangkan nikmat-nikmat Allah Taala yang banyak yang telah dilimpahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintahkannya mengerjakan salat kerana Allah semata-mata, dan supaya menyembelih korban sebagai tanda bersyukur. Korban di sini, sebagaimana yang telah diterangkan, tidak terhad kepada menyembelih binatang korban saja. Nah, tengok, ulama ni dalam panel pimpinan kata, bukan kata sembelih korban saja, bahkan meliputi segala jenis pengorbanan untuk kebaikan masyarakat, seperti memberi tunjuk ajar kepada orang ramai dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan pada mereka. Kita ni kadang-kadang nak bagi kuliah ceramah, terpaksa mengembara jauh tuan-tuan. Pergi dari sini ke Kuala Lumpur berapa lama? Kalau naik kereta 5-6 jam atas kereta.
Naik kapal terbang memang sekejap, tapi nak boleh terbang, berapa lama tunggu di airport? Kadang-kadang delay pula. Allahu Akbar, kan? Mengembaralah kita jauh pergi sana pergi sini. Ceramah 1 jam, orang lain balik tidur, kita duduk atas kereta. Pengorbanan, itu korban. Dan bermurah hati mendermakan harta benda untuk kebajikan umum, korban dari sudut harta. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa orang memusuhi dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diinginnya. Abtar, dipanggil al-batar ni mana terpotong. Allahu Akbar. Maka isi kandungan surah ini hampir dengan surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili iza saja, dan juga surah Alam Nashrah, wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri, dan surah Al-Qadar, wa huwa tasliyatun nabi. Semuanya nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab puak-puak kafir duk serang Nabi kiri kanan, depan belakang. Maknanya serangan tu orang panggil pelbagai sudut dari berbagai pihak. Dalam surah yang lepas, surah Al-Ma'un yang telah kita bincangkan, surah Al-Ma'un, surah yang lepas, Allah SWT telah beri amaran kepada orang yang lupa nak salat bil wail. Fawailu lil musallin, celaka bagi orang yang lupa nak salat. Dalam surah ini lawan kepada yang lupa, iaitulah Allah Taala berpesan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bis-salah fasalli li rabbika. Yang sana ada orang lupa, yang di sini Allah Taala suruh kita jaga solat. Dan Allah Taala berpesan supaya ikhlas, tidak riya. Kan dalam surah Al-Ma'un tu ada orang-orang yang bermasalah di situ. Maka di sini Allah kata li rabbika fasalli li rabbika, ay salli li rabbika muridan bi amalika, solatlah untuk Allah Azza wa Jalla, kamu nak dengan amalan kamu itu untuk mendapat kebaikan. Mendak semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam surah yang lepas, yamna'un al-ma'un, mereka tak beri pertolongan pada orang. Dalam surah ini, wanhar, sembelih korban, bagi kepada orang. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW sendiri sembelih pada hari Hajjatul Wada 100 ekor unta. 100 ekor unta Nabi sembelih. Kita hari ni pula, Masya Allah, tabarakallah, nak sembelih korban pergi cari hak paling murah ke jalan dunia ni. Tak kira lah di ceruk mana atas dunia ni. Di Bangladesh ke, di mana-mana tempat di Afrika, yang penting aku nak korban dengan harga yang murah. Kita cari yang paling mahal. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada perbincangan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Apa nama kautsar? Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini Allah Taala kurniakan kepada Nabi kebaikan yang sangat banyak di dunia dan juga di akhirat. Maka para jemaah sekalian, kita tengok satu persatu. Walaupun ayatnya pendek, hanya 3 ayat, tapi kita boleh duduk di sini sampai 3 jam ataupun lebih. Kerana lafaz Quran ini dipanggil i'jaz. Lafaznya pendek, maknanya terlalu panjang. Lafaznya pendek, maknanya terlalu panjang. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama sekali kita tengok Allah Ta'ala mula wa awal. Allah Ta'ala mulakan awal surah ini dengan kalimah inna, sesungguhnya kami. Dan dalam surah yang lepas, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kenapa dimulai sini dengan kalimah inna? Inna bihadzal dhamir, dengan dhamir inna, sesungguhnya kami. Ini mempunyai dilalah, banyak isi kandungan yang boleh dikorek,
Yang pertama, tanda tuan-tuan, kita bincang tentang inna. Inna, kalau kita ramai, itu dia panggil lil jama'. Kami, untuk ramai, dia panggil jama' dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang tu seorang, tapi orang besar, dia boleh guna kami, walaupun dia seorang. Contohnya kita kata, tuanku bertitah. Dia boleh kata, maka dengan ini, kami memerintahkan. Dia seorang, tapi bahasa tu dipanggil bahasa al-wahid al-mu'azzam. Seorang yang, orang yang besar. Maka dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan kalimah inna, kami. Ni ada orang salah faham, ni geng-geng liberal, geng-geng yang tak erti bahasa. Dia kata, oh, Tuhan ni bukan satu. Kalau satu, dia kata ana. Dia baru belajar bahasa, baru belajar nahwu, masuk kelas bahasa Arab, baru siri satu, dah nak condemn ayat Quran. Dia kata, ni Tuhan kata dia, inna, mana ramai. Bukan Tuhan satu, esa, tak betul. Oh, dia tak betul, kan? Maka ini khitab daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengagungkan, membesarkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab pemberian itu apabila diberi oleh pembesar, maka hadiah itu jadi besar. Itu kaedah. Tanda. Dia punya kaedah bahasa Arab kata al-hadiyatu ala qadri muhdiha. Al-hadiyatu ala qadri muhdiha. Nilai hadiah itu mengikut siapa yang memberi hadiah. Ini al-i'ta, anugerah ini diberi oleh siapa? Diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka penerima anugerah tentulah juga mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang berinya Allah, yang menerimanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Maka ayat ini walaupun pendek, tapi menunjukkan keagungan al-mu'ti, pemberi Allah Azza wa Jalla. Dan juga mulianya orang yang menerima. Masya Allah, tabarakallah. Pasal itulah kita ni kadang-kadang bila kita dapat hadiah daripada orang-orang yang kita anggap hebat, kan? Oh, sayang sungguh. Anak kadang-kadang maaf jumpa dengan kawan-kawan, kita bagi hadiah. Buku kecil je. Hadiah saya. Buku ni harga berapa ringgit ya. Tapi dia punya sayang. Masya Allah, masuk Facebook, sekali dengan sign, tanda tangan. Allah, hari ni kita dapat anugerah yang sangat berharga. Kalau kita nilai beli kat kedai RM5 ya. Tapi bagi dia, itu dia panggil manusia. Bagaimana anugerah ini dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu isu yang pertama. Inna bukan makna ramai, tapi dengan makna keagungan dan kemuliaan. Yang kedua, wal ghalib fil Quran. Biasanya dalam Quran bila mari kalimah na dengan jamak itu menunjukkan kepada minnah, pemberian ataupun anugerah, ataupun fi maqamil akhdhi wal azab, ataupun menunjukkan kekuatan dan juga azab. Ini dia panggil. Sebagaimana dalam ayat ini, inna a'tainaka. Allah Ta'ala beri. Kalau dalam ayat lain pula, fa'akhaznahum, kami ambil tindakan ke atas mereka, kan? Itu dia kata. Ataupun dalam tempat yang menunjukkan malaikat, Allah Ta'ala telah hantar malaikat supaya pergi hancurkan mereka. Akhaznahum baghtatan, kami ambil tindakan mereka. Itu menunjukkan sama ada minnah, pemberian, ataupun bala yang turun. Kemudian yang ketiga, kita tengok perbezaan di antara a'tainaka dengan atainaka. A'tainaka, kami berikan kepada kamu, ataupun atainaka dengan mana kami datangkan kepada kamu. Contohnya dalam ayat ini, a'tainaka, kami beri kepada kamu. Dalam ayat lain Tuhan kata, atainaka sab'an minal mathani, aku beri kepada kamu, aku datangkan kepada kamu 7 ayat yang diulang-ulang. Maka para ulama mengatakan a'tainaka di sini tadullu 'alal khusus, menunjukkan kekhususan, ciri-ciri keistimewaan khas. Dan adapun atainaka, kami datangkan kepada kamu 7 Quran ini, dia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umat dia. Untuk Nabi sebab kita boleh baca, kan? Maka kalau kita kata kolam Kausar itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pula beri pada umat dia minum. Wallahu alam, itu di antara
perbincangan para ulama. Yang keempat, lafaz a'tainaka. Tadi kita sebut tentang inna. Ini a'tainaka. A'tainaka, kami anugerahkan kepada kamu, dengan makna tidak ditarik balik. La yurja', tidak ditarik balik. Tapi kalau Tuhan kata atainaka tu'til mulk, Allah Ta'ala beri pada kamu kuasa, dia boleh tarik balik. Seperti dalam ayat surah Ali Imran ayat 26, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah Ta'ala pemilik kuasa ini, dia beri kuasa kepada siapa dia nak. Orang ni tiba-tiba je diangkat jadi menteri, jadi perdana menteri, jadi presiden, kan? Tak lama, wa tanzi'ul mulka mimman, Tuhan cabut, dia tarik balik kuasa daripada dia nak. Ada orang jadi presiden, ada orang jadi perdana menteri, ada orang jadi menteri, timbalan menteri, tiba-tiba hilang kuasa. Pasal itulah dia kata tu'ti, Tuhan kata tu'ti, dia beri. Dia tak kata tu'ti. Kalau al-i'ta' bermakna Allah Ta'ala tak tarik balik lah. Anugerah tu beri berterusan, tapi kalau al-ita' dia tarik balik. Hati-hati kita. Dan Allah Ta'ala guna perkataan bila dia beri tanzi'. Tanzi' maknanya sentap, tak tarik dengan kuat. Itu mana sentap. Sayang belaka orang dengan jawatan ni tiba-tiba hilang. Mengamuk macam kucing jatuh hanuk. Tak. Tulis kat Facebook tu macam-macam. Contohnya kita kata. Maka ini di antara kerana itu terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-atiyah wal hibah, jangan tarik balik. Nabi kita marah, orang ni beri benda kepada orang, lepas tu tarik balik. Contohnya hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi kata apa? Al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Allahu akbar. Laisa lana masalus saw. Al-aidu, orang yang tarik balik pemberian dia. Dia beri benda kepada orang, lepas tu, saya nak ambil balik. Nabi kata seperti anjing yang muntah, na'udzubillah, dia jilat balik muntah dia. Itu bandingan yang buruk Nabi kita sebut. Hadis ni dalam Bukhari. Maknanya, jangan bila kita beri pada orang, baik. Kemudian kita tengok kepada sirah al-madhi. A'ta. Inna a'tainaka. Itu dia panggil sirah al-madhi. Dalam fi'il ni kita belajar bahasa Arab, madhi mana benda lepas. Mudhari' benda yang sekarang atau akan datang. Liyadulla 'ala anna al-'atiyah qad hasalat wa tahaqqaq. Aku dah beri, maknanya Tuhan dah beri dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Tapi kalau mudhari' menunjukkan sekarang ataupun berterusan. Hak ni selesai dah. Banyak ayat-ayat yang kita sebutkan, madhi mudhari' itu. Kata di sebagian ulama salaf kata, la yatimul ma'ruf illa bi thalathatin. Kebaikan itu tidak sempurna, tidak lengkap kecuali setelah berlakunya 3 perkara. Tanda. Satu-satu benda-benda ma'ruf, benda yang baik itu tak akan selesai kecuali berlaku 3 perkara. Yang pertama bita'jilihi, segerakan. Ni dak bagi tahu saya nak bagi kawak ni. Saya nak bagi. 2 tahun dah janji nak bagi kawak. Bila nak baginya? Tak bagi-bagi. Itu masalah. Kita kena ingat bila kita janji dengan orang, orang akan dengar, telinga dia tak lupa. Kita yang nak beri ni mudah lupa. Ini bahaya. Yang kedua, wa tasghirihi. Kita jangan anggap besar anugerah yang kita beri. Simple-simple, biasa-biasa. Walaupun dengan harga 1,000, 2,000. Sebab kalau kita anggap benda tu besar, kita akan ungkit nanti. Ini ingat. Tasghir, pada perasaan kita biarlah kecil, tapi orang menerima tu rasa besar. Allah, nikmat, rahmat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, bisatrihi, tutup, rahsiakan dia. Jangan ditular-tularkan. Hak ni yang kita bimbang hari ni. Kita bagi benda kepada orang, terus menularkannya. Baiklah para jemaah sekalian, itu kata-kata istina'il ma'ruf li ibni abid dunya dan lain-lain kita. Masya Allah, tabarakallah. Maka, apa makna sitrihi? Kita sembunyi, jangan didedahkan kepada orang. Tetapi dalam ayat ini, Allah anugerah beritahu kepada Nabi, inna a'tainaka, kami beri kepada kamu, bukan lagi rahsia. Dibaca sampai hari kiamat. Itu menunjukkan bahawa surah ini semuanya surah
yang menceritakan tentang nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahulah dia dapat anugerah begitu besar, tiba-tiba kita nak main-main dengan Nabi pula. Allahu Akbar. Baiklah, ini di antara Inna a'tainakal kausar. Apa makna kausar? Tanda tuan-tuan. Sekarang ini kita nak bahas biar habis. Walaupun surah 3 ayat, kita duduk sini 3 jam. Al-kausar dengan mana? Al-khairul kathirul mufrid fil kasrah. Anugerah suatu kebaikan yang banyak sungguh. Mufrid fil kasrah maknanya terlalu banyak. Masya Allah. Bima la mazid, tak ada lagi nak tambah. Maknanya beri belaka. Orang Kelantan kata, beri semua ada. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan aksar fi min khamsati asyara qaul. Ada 15 pandangan. Begitu. Sahha an Ibni Abbas. Ibnu Abbas tafsir ayat ni kata apa? Al-kausar dengan mana? Al-khairul kathir allazi a'tahu Allah ilayya, kebaikan yang banyak yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Sa'id bin Jubair, seorang ulama tafsir, inna unasan yaz'umun, ada orang kata Kausar itu sebatang sungai dalam syurga. Betul? Dia kata, "Naam." Sungai dalam syurga termasuk dalam salah satu daripada al-khairul katsir, kebajikan yang banyak. Maknanya bukan sungai itu saja. Kalau kita kata sungai Kausar, kolam Kausar, betul. Sebab kolam termasuk dalam anugerah yang banyak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelasnya ulama yang tafsir Al-Kausar itu dengan makna kolam ataupun sungai itu, mana dia nak tafsir salah satu daripada anugerahnya ini sungai. Itu yang pertama. Kalau kata Al-Kausar, inna a'tainakal kausar, ini pandangan majoriti ulama ditafsir oleh Ibnu Abbas, kebaikan yang banyak. Ada juga yang mengatakan Kausar itu sungai dalam syurga. Yang ketiga, ia mengatakan yang ketiga, Kausar kasratu auladin Nabi. Ramai juga anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeza dengan orang kafir kata Nabi itu abtar. Nabi ini tak ada anak. Tapi dia ada anak. Berapa orang dia dapat dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Kenapa kamu tuduh macam-macam? Boleh jadi tak begitu ramai, tak macam puak-puak kafir Mekah tu ramai anak kan? Allahu Akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak, walaupun tidak ramai tapi ada anak. Puak-puak kafir duk perli Nabi, dia kata tak ada anak dia ni. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita duk maki anak cucu orang. Jangan, kalau walaupun kita balah dengan tok dia, nenek dia, atuk dia, jangan dikutuk. Sebab menyakiti anak cucu yang masih hidup. Kalau orang itu mati pun Nabi kata la tasubbul amwat fatu'zu al-ahya. Jangan maki orang mati sebab kamu akan menyakiti orang yang masih hidup, anak cucu dia. Wa qala la tasubbul amwat, riwayat yang pertama tadi, riwayat yang kedua kata la tasubbul amu, jangan maki orang mati, fa innahum qad afdau ila maqaddam. Mereka dah pergi dah jumpa Tuhan, bawa apa yang mereka bawa. Kan hadis ni dalam Bukhari daripada Aisyah. Allahu Akbar. Jadi ada orang kata Nabi kita ni abtak sebab anak cucu dia, anak-anak dia mati awal belaka. Laki-laki semua mati kecil. Kita mengatakan walau macam mana pun cucu Nabi mari daripada Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampai hari ni Al-Syarif Al-Ashraf, dia panggil As-Sayyid kan. Semua tu masih wujud sampai hari kiamat. Yang keempat di antara makna Al-Kausar, kebaikan yang banyak itu, kasratu ulama'i ummah, ramainya penerima pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama rabbaniyun yang beramal dengan ilmu dia tu, mereka menerima pusaka Nabi. Jadi kita kata alhamdulillah ulama umat ini banyak lagi. Ada yang mengatakan al-khairul kathir, al-khairul ma'nawi, kebaikan yang secara maknawinya Allah Ta'ala beri pada Nabi itu jawatan Nabi, ketua Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah Ta'ala beri Al-Quran kepada Nabi dan sebagainya. Sebagaimana kata Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak
menyampaikan syair zaman Nabi. Dia kata apa ni? Agharru alaihi linnubuwati khatamu min Allahin min nuri yaluhu wa yashhadu wa dhamma al-ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil muadhdhinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fazul arshi mahmudun wa hadha muhammadu. Kalau ada ahli-ahli qasidah ni baca jadi kan. Jadi Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW ini khatam, penyutuk segala menuduh segala Nabi kan. Wa dhammal ilah, Allah Ta'ala kembarkan nama dia dengan nama Nabi SAW dengan nama dia. Apabila muazzin kata 5 kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah Ta'ala ambil nama Muhammad ini, ambil daripada nama dia Mahmudun, falazul arsy mahmud wa hadza Muhammadun. Baiklah para jemaah sekalian, itu yang dikatakan Al-Kautsar, kebajikan yang banyak. Yang keseterusnya 7 dah kita, iaitu Al-Kautsar fadailun Nabi, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpelihara. Orang boleh tengok sampai hari ini. Dakwah dia berterusan, mukjizat yang ditinggalkan, Al-Quran yang dibaca oleh orang tak jemu-jemu menjadi kitab hidayah kan. Yang ke-8, kebaikan dunia Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, kelebihan-kelebihan yang ada, dan juga di akhiratnya Allah Ta'ala beri salah satu daripadanya, dia panggil Al-Haud. Al-Haud ataupun kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ada ulama katakan kolam tu ada 2. Ulama akidah kata, bila kita keluar daripada kubur, kita berjalan cari Nabi, yang pertama sekali kita akan jumpa kolam Al-Haud. Al-Haud ni di mahsyar. Kan Nabi sebut dalam hadis, wa ana faratukum 'alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Jadi orang yang percaya, muka dia, kaki tangan dia daripada wudu, orang yang beriman, dia akan boleh pergi ke kolam. Kecuali sekumpulan yang berwudu tapi mereka telah mengubah perjalanan agama yang disebut mereka reka perkara-perkara bid'ah dalam agama, maka orang ini terhalang daripada sampai ke kolam walaupun mereka telah muka dia bercahaya kaki tangan. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, wa ana faratukum 'alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana pula orang nak tahu, macam mana Rasulullah boleh kenal? Kan kita tak pernah jumpa. Jadi Nabi beritahu, di akhirat esok bila kamu bangkit, Allah Ta'ala cerahkan mukamu dengan kaki tangan kita, dia panggil ghurran muhajjalin minal wudu. Jadi rombongan yang muka cerah kaki tangan, dia berjalan lagi kolam, tiba-tiba malaikat sekat. Bila malaikat sekat, Nabi kata, malaikat ummati, umat aku tu, kenapa sekat? Malaikat repot tuan-tuan kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Tuan tak tahu, mereka ini walaupun mereka solat, mereka telah mengubah perjalanan agama. Hak Nabi tak ajar, itulah yang pakat duk buat, pakat duk amalkan. Yang Nabi ajar sunnah-sunnah, pakat tinggal. Maka ini sangat bahaya. Para jemaah sekalian, sangat bahaya. Takut kita tak sampai ke kolam Nabi walaupun muka sudah bercahaya. Itu di antara. Yang ke-9, yang besar sekali keruniaan Allah Ta'ala kepada Nabi, asy-syafa'atul uzma, iaitulah memberi syafaat pertolongan kepada umatnya di mana di akhirat nanti, insya-Allah. Allahu akbar. Itulah di antara yang ke-10, iaitu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi pengikutnya ramai. Mula-mula tak ada orang, kemudian sekejap aja Nabi kita pergi haji, Hajjatul Wada, sudah ada 100,000 lebih pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kita pergi kepada ayat yang kedua, terlalu panjang di situ. Inna a'tainakal kautsar. Jadi Al-Kautsar ini kebaikan yang banyak. Dalam senarai yang saya sebut tadi, ada 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ada sebuah kitab nama dia Azamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keagungan Nabi. Besar kitab. Saya dah baca beberapa siri. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Tajuk dia Insan Agung. Insan Agung maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah bila mari musim-musim tertentu kita baca kitab. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu,
Kerjakanlah salat sembahyang li rabbika, kerana Tuhanmu semata-mata. Jangan ada benda lain. Wanhar, dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Tengok Allah Ta'ala letak dua di sini. Fasalli li rabbika wanhar. Baik, kita pergi kepada ayat Al-amru bis salat. Allah Ta'ala perintahkan supaya jaga salat di sini. Selepas Allah Ta'ala beri anugerah. Anugerah yang banyak, mu kena salat. Sebab apa? Sebab salat itu perhubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi katanya, biasanya bila kita dapat mana-mana nikmat, kita kena syukur. Bagaimana cara nak syukur? Tanda tuan-tuan. Bagi orang yang dapat nikmat, dia kena bersyukur. Inna syukra yakunu bisalasati asya. Cara bersyukur itu ada tiga cara. Tiga cara. Tanda. Yang pertama, bil qalbi, dengan hati kita. Kita kena rasa kita tenang, yakin kita bahawa Allah Ta'ala yang beri nikmat pada kita, beri rezeki pada kita, beri segala perkara kepada kita. Masya Allah, tabarakallah, itu dengan hati kita. Kemudian bil lisan, hendaklah kita syukur dengan lidah kita, sentiasa melafazkan dengan lafaz alhamdulillah. Kan Nabi sebut dalam hadis, siapa dia Allah Ta'ala beri minum, dia kata alhamdulillah. Siapa dia Allah Ta'ala beri makan, dia kata alhamdulillah, maka orang itu telah bersyukur. Itu syukur dengan lidah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Tuhan beri kamu nyatakan, nyata dengan lidah kita, alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala, itu kita. Yang ketiga, bil jawarih, syukur dengan anggota. Bagaimana syukur dengan anggota? Kata di syair kata apa? Afadatkumun na'ma'u minni salasah, yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba. Allah Ta'ala beri nikmat. Kan? Bila kita dapat nikmat, maka kita kena syukur dengan tiga cara. Yadi, walisani, wadhamir. Maknanya kita dengan guna dengan tangan, maknanya dengan anggota. Dengan lidah dan juga dengan hati. Di antara tanda bersyukur, tengok apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi berdiri salat malam sampai bengkak kaki. Aisyah tanya, ya Rasulullah, atasna'u haza wa qad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Ya Rasulullah, kenapa buat macam ni sampai bengkak kaki? Rasulullah ni tak ada dosa, diampunkan semua dosa lepas dosa kamu, dia mana tak berdosa. Faqala ya Aisyah tu, Nabi kata, hei Aisyah, afala akunu abdan syakura, tak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis ini dalam Bukhari. Masya Allah, tabarakallah. Siapa nak bersyukur, maka kita banyak salat. Dipanggil salat kan. Baiklah, ada setengah orang ni dia nak sujud syukur hari-hari sebab Allah Ta'ala beri dia hidup syukur. Dalam kaedah kita kata, sujud syukur itu dilakukan apabila kita dapat nikmat mutajaddid. An-ni'matul mutajaddid, mana nikmat yang baru. Duduk diam-diam, orang bagi tahu kamu dapat anak. Syukur. Duduk diam-diam, orang anak bagi tahu, abang saya dapat 10A. Syukur, sujud. Duduk diam-diam, apa saja. Yang penting, nikmat yang baru kita dapat, itu dia panggil sujud. Bukan kita sujud hari-hari. Habis, solatlah. Kalau nak syukur Allah Ta'ala dengan nikmat yang Tuhan beri, kita solat. Bukan setakat sujud saja. Wa fassalatu syukrun. Solat itu syukur, dan dialah ra'sus syukri. Kepala syukur, solat. Masya Allah, tabarakallah. Dan Allah Ta'ala sebut di sini, fasalli li rabbika. Hendaklah kamu salat untuk Tuhanmu. Dipanggil dengan lam. Fasalli li rabbika. Ada makna tu. Al-lam hiya sirrul ikhlas. Rahsia keikhlasannya, apabila kita buat kerana Allah. Fasalli li rabbika. Maknalah kamu salat untuk Tuhan, untuk Allah Ta'ala. Jadi Tuhan bagi kepada kita macam-macam, maka kena kamu salat. Bila lepas pada salat, apa yang kita buat? Kita buat wanhar, dan sembelihlah korban. Sembelihlah korban. Jadi dalam kitab tafsir kata, korban di sini bukan setakat sembelih tu saja. Semua benda yang boleh korban, sebagaimana kata di ulama, kalau kamu tak dapat wukuf di Arafah, kerana kita tak dapat pergi haji, maka kamu wukuflah, berhentilah di hudud sempadan batas halal haram. Allah Ta'ala tak halal haram, jangan langgar. Siapa yang tak boleh
sembelih korban dia, sembelih hadiu, sembelih korban dia di Mekah, maka dia sembelihlah kehendak nafsu dia di mana saja dia berada. Jadi maknanya wanhar di sini dengan makna korban apa saja. Tapi zahir ayat ini korban tu korban sembelih korban lah. Wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Solat dulu baru korban. Itu tertib. Seorang sahabat nama dia Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, dia sembelih dulu. Dia nak pergi semaya raya, dia pun sembelih korban dia prank. Kemudian dia bagi tahu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la syatuka syatu lahmin. Sembelih kamu sebelum semaya raya tadi itu daging, boleh makan daging je. Halal, tapi bukan korban. Wa amarahu an yazbah. Nabi kita perintahkan supaya sembelih lain. Pasal Tuhan kata fasalli li rabbika wanhar. Solat baru sembelih. Itu tertib. Habis kalau orang tak pergi solat boleh dah sembelih? Boleh, tapi kena tunggu melepasi waktu solat raya. Solat raya haji selepas dalam pukul 8 baru sembelih. Jangan lepas subuh lalu. Orang tak kira lagu tu. Jadi kalau tidak jadi Abu Burdah bin Niyar, dia sembelih belum masuk waktu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam ayat ini, biasanya ayat ni Allah Ta'ala sebut salat dengan zakat. Tapi dalam ayat Al-Kautsar, salat dengan kurban macam mana? Kata di para pengkaji, wallahu alam, anda baca di sini, pengkaji ni kata, kita cuba cari dalam kitab sirah Nabi SAW, adakah dia ni termasuk dalam ahli zakat? Orang yang mengeluarkan zakat. Ada kajian yang mengatakan Nabi kita tak simpan harta. Dia zakat ni dia kena simpan harta hatta alil haul. Sehingga cukup pusingan setahun baru kena zakat. Kalau cukup nisab, contohnya saya terima duit 50,000 hari ni. Cukup dah nisab 15,000 kan. Tapi saya derma, sedekah dalam masa berapa hari habis. Tak ada kena zakat. Begitulah katanya Nabi SAW. Dia ni tak ada zakat sebab bila mari duit, pagi ni petang habis. Allahu Akbar. Pernah satu hari Nabi kita solat asar. Summa qama musri'an. Lepas solat asar dia cepat balik rumah dia. Terkejut sahabat. Nak gimana Nabi ni? Tak lama dia keluar balik. Orang tanya, Rasulullah nak gimana saat ni cepat tu? Qala zakartu syai'an min tibrin. Aku teringat ada emas di rumah aku. Fakarihtu, tengok dah. Fakarihtu an yahbisani. Aku tak mau simpan emas ini. Fa amartu bi qismatihi. Aku pergi balik rumah, aku perintahkan emas itu disedekah. Masya-Allah, tabarakallah. Kita hok ni kita duk sayang sangat ni. Kan? Tapi adalah hadis Nabi kata dia ambil pernah simpan li ahlihi, untuk keluarganya, qut, makanan untuk setahun. Dia simpan gandum, simpan tamar, tapi dia tidak simpan harta, dia simpan makanan. Itu berbeza. Wallahu a'lam, ini kajian mengatakan Nabi kita tak sempat nak keluar zakat. Sebab apa? Sebab harta dia tak cukup haul. Sampai habis. Kita ni terlebih haul. Masya Allah, tabarakallah. Mari mesti zakat pula. Semalam ada seorang isteri. Dia kata suami dia kena zakat 3,000, tapi dia bayar 2,000 je. Boleh tak, dia tanya saya, boleh ke tidak dia tolong bayar ke suami dia? Takut, iyalah kita isteri ni sayang ke suami, tak mau suami masuk neraka. Saya nak tolong bayar bagi pihak dia 1,000 lagi, boleh ke tak boleh? Jadi masalah zakat tu masalah ibadat, dia perlu kepada niat dia sendiri. Tak boleh kita pandai-pandai bagi bayar zakat bagi pihak orang lain. Kalau nak juga, kata tak apalah bang, oleh kerana awak tak nak bayar, saya tolong bayar. Dengan izin awak. Kalau itu, boleh. Jadi ada juga, suami isteri ni kita sayang-sayang ke suami, maka dia tak mahu suami dia masuk neraka, dia tolong bayar. Jadi alhamdulillah, fasalli li rabbika wanhar. Ni ada cerita nakal sikit ada. Mungkin tuan-tuan pernah tengok dalam YouTube ke tengok Arab, ada yang solat Allahu Akbar, dia tak sini tangan. Ada tak? Saya baca dalam ada satu buku, dia kata ada 10 tempat orang letak tangan lepas pada takbir Allahu Akbar. Dia panggil sedekap. Sedekap ni letak tangan sini kan. Ada hak sini, ada tak sini. Pasal apa? Ni dia baca ayat ni. Fasalli li rabbika wanhar. Solatlah. Nahr tu maknanya tengkuk. Letak sini tangan. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata kita ambil sunnah lah. Banyak lagi sunnah Nabi kita letak di dada tangan. Dia bukan letak di tengkuk. Masya Allah, tabarakallah. Maka dia kata wanhar dengan makna sembelih. Pasal itulah anhar yang biasanya nahr di sembelih unta. Sebab apa? Unta ni orang tak sembelih sini. Dia sembelih ni tengkuk dia panjang, dia sembelih sini. Crack. Sambil berdiri.
Ini saya sebut keajaiban unta itu berapa belah keajaiban dia. Satu lagi keajaiban dia kena tambah, unta ni disembelih sambil berdiri. Dia duduk berdiri gitu, prek sembelih sini, ujung ni. Bukan sembelih sini. Sini. Di ujung tengkok dia ni. Itu dia panggil nahar. Kan kalau kata zabah, melih di tengkok. Pangkal tengkok tu. Ini pangkal ni. Tengkok dia panjang, ambil bawah tu. Sambil berdiri. Masya-Allah tabarakallah. Wanhar. Maka fasalli rabbika wanhar, sembelih cara nahar. Panjanglah tuan-tuan, nanti kita bicara raya haji esok. Ayat yang terakhir yang kita nak bincang di sininya, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus. Abtar mana terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Syani bermakna al-mubghid, orang yang benci, orang yang tak suka, orang yang anti. Semua tu boleh terjemah belaka. Orang yang anti kepadamu, orang yang tak suka kepadamu, orang yang benci kepada kamu. Itu al-abtar bermakna al-maqtu'. Salah tu daripada terputus daripada pertolongan, terputus daripada, itu dia panggil batra kan. Dalam hadis korban, batra itu maknanya binatang yang terputus ekor dia. Ada kata al-abtar dengan makna man la ya'tihi auladu zukur, orang yang tak ada anak laki-laki. Ataupun abtar, orang yang mati anak laki-laki dia. Inna syani'aka huwal abtar. Dia kata ke Nabi. Nabi kan anak dia laki-laki semua mati kecil. Dia kata Nabi itu abtar. Maka Allah Ta'ala balas balik. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kamu, dia abtar. Mana ayat tu orang panggil sebaliknya. Jadi ada riwayat mengatakan sebahagian daripada kafir Mekah ni, Abu Jahalnya, Al-As bin Wa'il, Utbah bin Rabi'ah, Abu Lahab, mereka mari perli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi ni abtar sebab anak dia mati kecil laki-laki. Tinggal anak perempuan je ada. Allahu akbar. Maka Allah Taala balas balik, bukan Nabi yang abtar, tapi kamu yang abtar, kamu. Mana perbuatan jahat orang kafir ni macam-macam. Allah Taala yang Maha Kaya, dia jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil lagi. Waktu Nabi kita dalam kandungan ayah dia sudah meninggal kan. Lepas pada mak dia beranak meninggal pula, datuk dia Abdul Muttalib jaga. Kemudian lepas pada mati Abdul Muttalib, bapa saudara dia Abu Talib pula jaga. Abu Talib kata apa? Dia katakan Nabi, wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina. Allah. Dia bersumpah, wallahi lan yasilu ilaika bi jam'. Quraisy ni apa mereka nak buat keputusan tak akan sampai keburukan kepadamu. Dia jaga Nabi. Sehinggalah uwassada fit turabi dafina, sehingga aku masuk dalam tanah dikebumikan. Itu sumpah Abu Talib nak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mati Abu Talib, Allah hantar mari Ansar, orang Madinah pula mari ambil Nabi bawa pergi ke Madinah. Masya-Allah, tabarakallah. Maka Allah Taala tu sentiasa, Nabi kita ni sentiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla daripada dulu lagi. Mula-mula apa ni, Nabi kita duduk di Madinah, pengawal-pengawal duduk di tepi. Ni dalam buku sejarah Madinah yang saya sebut ni, tuan-tuan boleh tengok. Kalau masuk dalam Raudah, ni dia punya tiang-tiang dalam Raudah ni. Dalam Raudah ni ada tiang dia banyak. Tiang tu tiang ni. Maka setiap tiang ada nama dia. Ada nama dia. Saya letak ada nama dia. Jadi setiap ni, kita masuk dalam Raudah ni ada peta ni. Dalam buku Madinah ni ada peta apa ni, kedudukan tiang-tiang Raudah. Salah satu daripada nama tiang Raudah, nama dia Ustuwanah As-Sarir. Ustuwanah Al-Haris. Apa nak Ustuwanah? Tiang tempat pengawal duduk. Jadi pengawal duduk jaga Nabi, takut dikacau oleh orang. Sehinggalah turun ayat Al-Quran, Allah kata Allah Ta'ala jaga. Kan? Bila tu ayat Al-Quran ni, Nabi kita bagi tahu para sahabat, balik tidur rumah masing-masing. Allah Ta'ala sudah bagi tahu, dia jaga aku, tak payah ada pengawal-pengawal. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan baca. Menarik, dalam siap tiang Raudah, ada belaka dia punya kisah.
nama tiang Taubat Abu Lubabah, tiang Aisyah, tiang wangi. Alhamdulillah, dalam buku Madinah ni cukup menarik. Ada faedahnya lah untuk orang nak pergi Mekah. Kalau nak Mekah, baca buku Mekah. Nak Madinah, baca buku Madinah kan. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kemudian Allah Ta'ala jaga Nabi sampai bila-bila. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala jaga Nabi daripada dikacau oleh manusia. Baik. Bila mari puak-puak kafir zaman kita ini, zaman dulu kita banyak dengar. Zaman kita ini, ada seorang nama dia Jerry Falwell. Jerry Falwell. Dia ada program TV. 6 juta. Dia punya follower, pengikut dia. Tengok TV ni 6 juta. Dan dia sudah buat tuduhan Nabi ni irhabi. Laki-laki yang kasar, penumpah darah dan macam-macam. Kemudian bila dia keluar benda ni, orang Islam seluruh dunia akan kutuk dia, maka dia minta maaf. Macam-macam. Robertson nama dia. Dia ada channel TV, dia panggil Nadi As-Sab'umiyah, Club 700. Dia ngenak ke Nabi juga. Dia kata Nabi ni macam-macam tuduhan, tapi dikutuk oleh orang. Jadi itu masalah. Maknanya bila orang putih ni buat, akan ada lalu dia punya efek, kesan balas, tindak balas daripada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Franklin Graham, juga dalam mauqif internet, dia ada 6 bahasa antarabangsa. Dia juga kata ke Nabi macam-macam. Di saat orang putih ni, kita orang Kelantan kata, orang putih hak tak puk ni, makna hak tak juruh ni, kata ke Nabi macam-macam, akan ada tindak balas. Tuan-tuan ingat tak? Penulis Denmark, lukis kartun. Dia buat gambar orang laki-laki pakai serban, di serban dia bergantung. Ada bom, ada tuan ni. Dia tulis, orang tu Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Selepas peristiwa itu, berapa ramai orang masuk Islam hasil daripada tuduhan jahat yang dia buat. Daripada tuduhan jahat yang dia buat, orang masuk Islam lagi ramai. Benda ni berlaku bila? Selepas peristiwa September September yang tahun 2001 dulu. Lepas pada tu timbullah Denmark, timbul ni, tapi alhamdulillah raddul fi'il, kesan ramai orang masuk Islam lepas daripada itu. Jadi para jemaah sekalian, seorang putih nama dia Michael Hart. Dia tulis sebuah kitab Al-Mi'atul Awail, 100 orang yang terpengaruh dalam dunia. Dia telah meletakkan Nabi SAW orang nombor 1 dalam buku dia. Nabi Isa, martabak yang ketiga. Nabi Musa di martabak yang ke-16, sadisa asyara. Dia kata inna nabiyya Muhammadan. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Kana siyasiyan muhannakan. Seorang ahli politik yang cukup bijak. Qaidan askarian, ketua tentera yang menang. Dan dia telah memenuhi dunia pemerintahannya dengan keadilan, dengan saksama. Masya Allah, tabarakallah. Banyak lagi lah orang-orang putih yang baik-baik. Tapi orang putih yang tak baik, yang tak puk pun ramai juga. Jadi para jemaah sekalian, yang kita bimbang yang hari ni, kita pula nak jadi orang putih. Pakat duk tulis benda-benda yang tak baik tentang Nabi SAW. Kita kata dalam dunia ni tentang Nabi, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci ke Nabi, orang itu akan tewas. Yakin dan percayalah kita. Orang yang benci dengan Nabi, orang ni akan tewas. Siapa lawan ya atas dunia, Nabi hidup depan. Abu Jahal berdepan dengan Nabi secara depan, direct. Abu Lahab secara berdepan. Bila Nabi wafat, mari pula geng-geng mana-mana. Di zaman kita ini pun ada lagi orang-orang putih yang buat, tapi ada banyak lagi penulis-penulis Inggeris, orang putih yang orang panggil yang insaf, yang adil, kan? Contohnya dia kata, seorang penyair daripada Perancis, nama dia Lamartine. Lamartine kata, a'zamu hadasin fi hayati. Di antara peristiwa yang cukup besar dalam hidup aku ni, bila aku baca sejarah hidup Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Aku baca sejarah hidup dia, Masya Allah. Ini sehari dua ni, di musim PKP ni, orang tunjuk seorang jutawan besar di Malaysia, pemilik kapal terbang besar, duk baca kita Syama'ilun Nabi. Kita keindahan sifat Nabi SAW. Orang tunjuk gambar. Wallahu alam, saya ulah atas gambar tu je. Maknanya, masih ada lagi orang yang mencari-cari kebenaran, mereka akan jumpa
Masya Allah, inna syani'aka huwal abtar, orang benci Nabi, inilah dia. Jadi kita dalam dunia Islam ni ada dua. Satu lagi orang benci ke Nabi, satu lagi orang gulu ke Nabi. Itu bahaya juga. Apa mana berhulu? Benda-benda apa benda pun melampau sangat. Dah. Sampai mereka gambar selipar pun letak atas kepala. Ada setengah fatwa kata, kalau siapa pakai gambar selipar di kepala dia, disongkok dia, kopiah, tak boleh masuk tandas. Sebab selipar tu. Kita kata Nabi pakai selipar masuk tandas. Ambil gambar selipar tak boleh masuk tandas. Itu dia panggil gulu. Puak-puak gulu. Jadi kita ni bainal ifrat wa tafrid. Kita ahlus sunnah duduk jalan tengah. Kita beriman, kita percaya, kita ikut Nabi SAW. Dan yang besar, kita ihya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bukan mereka-reka cerita yang menjadikan kita terhalang daripada mendapat kolam Kausar. Itu yang sangat berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, surah 3 ayat yang pendek ini, tuan-tuan boleh tengok dalam sebuah buku. Nama dia Tahzibus Sirah An-Nabawiyah, yang telah saya usahakan terjemahannya, diterjemah oleh sahabat-sahabat kita. Sempena dengan bulan Rabiul Awal, kita keluar buku ni, nama dia Sejarah Ringkas Tahzibus Sirah, yang disusun oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tahzibul Asma' wal Lughat. Alhamdulillah kita ambil bab Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, sangat menarik bila bincang tentang Nabi. Tak ada perkara yang lebih indah lain daripada kita bincang tentang Rasulullah, seorang Nabi yang sangat mulia, seorang Nabi yang disayangi oleh Allah, disayangi oleh semua makhluk. Orang yang benci Nabi huwal abtar. Orang yang benci Nabi, orang tu je orang yang tak betul. Jadi tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, surah Al-Kafirun. Baiklah muslimin dan muslimat para penonton sekalian, jadual kita hari ini kuliah subuh tamat. Insya-Allah jam 2 petang hari ini, selepas solat zuhur, jam 2 petang di Facebook ini, Abu Anas Madani, kita akan bincang satu tajuk khas. Tajuk dia membuat persiapan pecutan terakhir 10 Ramadan yang terakhir. InsyaAllah kita jumpa di Facebook ini pada jam 2 selepas salat zuhur nanti. InsyaAllah para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi orang yang nak soalan, boleh hantar soalan WhatsApp ke nombor 018 9000 kan 235. Betul. Nombor 018 9000 9000 lah 235. Baik. Boleh hantar WhatsApp sebelum live. Ada setengah orang ni dia hantar ditulis dekat tengah duk live, mana kita baca. Tak sempat dah. Baiklah para jemaah sekalian, mudah-mudahan kedatangan 10 terakhir hari ini sudah 19. Esok 20, mana 20 esok, mana malam tu malam 10 yang terakhir. Dengan kita motivasi awal, mudah-mudahan ada persiapan insya-Allah 10 terakhir Ramadan di musim PKPB. Allah ya'inana, Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa 'inna 'ala qiyami lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Wa sallallahu wa sallama wa barak 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.